Selamat petang, selamat sejahtera daripada saya, Encik Isham, daripada saya Ketua Unit Pendidikan Islam dan Moral. Selamat petang kepada anak-anak pelajar pendidikan moral. Pada petang ini kita sama-sama dapat mendengar sedikit pengetahuan dan sedikit ilmu untuk kita bersama berkongsi di dalam melayari hidup dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada Tuhan kerana dengan izinnya kita dapat berjumpa walaupun di dalam online, dan kita dapat bersama-sama untuk kita berkongsi maklumat pada petang ini. Baik, sempena minggu fun learning dengan unit Jabatan Sastra Ikhtisas dan Sains Sosial, kami unit pendidikan Islam dan Moral mengadakan ceramah berkenaan dengan tajuk yang sangat penting pada saya dan sangat penting pada masyarakat, khususnya pada masyarakat Malaysia ini. Baiklah, di sini saya kongsikan maklumat. Saya akan memperkenalkan tentang tajuk silang budaya. Kenapa silang budaya ini penting? Kenapa silang budaya ini penting dan saya ambil berat tentang silang budaya ini? Kerana silang budaya ini adalah merupakan salah satu daripada perkara yang sangat baik untuk kita amalkan, di dalam masyarakat kita. Kerana silang budaya inilah yang akan mewujudkan perpaduan di kalangan kaum, yang mana kita tahu bahawa kaum di Malaysia ini mempunyai 3 kaum yang utama. Yang pertama ialah kaum Melayu, kaum Cina, kaum India, dan yang kaum keempat ialah kaum daripada etnik Sabah dan Sarawak. Yang terdiri pada Sabah seperti Kadazan, Bajau di Sarawak, iaitu di Iban, Dayak dan sebagainya. Baik. Kalau kita lihat tentang silang budaya ini, apakah maksud silang budaya? Baik, silang budaya ini kalau kita lihat ia mempunyai pengertian iaitu perbandingan atau pertembungan di antara dua atau lebih budaya yang berlain. Jadi dalam masyarakat Malaysia yang majmuk ini, yang terdiri pada 3 kaum utama dan 1 kaum etnik daripada Sabah dan Sarawak, mempunyai budaya masing-masing yang tersendiri. Amat unik dalam sebuah negara yang merdeka ini, iaitu negara Malaysia, mempunyai masyarakat dan kaum yang berbeza-beza, yang mempunyai kebudayaan yang berbeza-beza. Jadi dalam hal ini, silang budaya adalah satu perkara yang sangat penting. Yang kalau kita lihat, ia dapat menjadikan negara kita ini berada di dalam keadaan yang baik, dalam stabil di segi politik, ekonomi dan juga perpaduan di kalangan kaum. Jadi, itu adalah definisi yang kita dapat tahu tentang silang budaya, iaitu perbandingan ataupun pertembungan antara dua ataupun lebih budaya yang berlainan. Baik, silang budaya ini berlaku di Malaysia. Macam mana kita nak tahu bahawa silang budaya ini berlaku di Malaysia? Baik, kalau kita lihat silang budaya ini berlaku di Malaysia apabila yang pertama sekali adanya bergotong royong. Konsep bergotong royong tanpa mengira kaum ini adalah satu perkara yang penting, yang kalau diamalkan di dalam sesebuah kaum ataupun sebuah penempatan, ia adalah satu perkara yang dapat mengeratkan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Kerana dengan bergotong royonglah kita boleh berkomunikasi, boleh kenal mengenal
hati budi masing-masing tanpa mengira kaum tersebut. Jadi dalam konsep bergotong royong inilah kita dapat lihat bahawa ia adalah satu silang budaya yang sangat baik dan sangat dituntut untuk mengeratkan hubungan baik antara sesama sendiri. Jadi bergotong royong ini adalah satu perkara yang sangat baik yang kalau kita lihat ia berlaku di peringkat kecil lagi, di peringkat sekolah lagi, sekolah rendah, yang mana kita ada bergotong royong untuk membersihkan kelas, membersihkan sekolah, membersihkan apa-apa yang perlu dibersihkan di sekitar sekolah, kemudian di dalam rumah. Itu adalah perkara yang masuk di dalam silang budaya. Jadi konsep bergotong royong ini adalah satu konsep yang sangat baik. Kemudian yang keduanya ialah konsep hormat menghormati. Konsep hormat menghormati ini antara kaum yang berbeza amat dititik beratkan untuk menjadikan masyarakat di dalam negara ini mempunyai hubungan yang kukuh dan kuat untuk mengelakkan daripada pergaduhan antara satu sama lain. Apabila satu kaum itu menghormat tentang pandangan kaum yang lain, jadi dengan itu akan menjadikan bahawa hubungan baik antara satu kaum dengan satu kaum yang lain yang berbeza dari segi adat, yang berbeza dari segi agama, kepercayaan dapat dirapatkan, dapat disatukan dengan adanya perasaan hormat menghormati antara satu sama lain. Kita dalam Malaysia ini mempunyai 3 bangsa dan satu bangsa satu kaum yang mempunyai etnik yang lain. Jadi haruslah mengamalkan hormat menghormati antara satu sama lain. Dengan itu dia dapat mengukuhkan lagi perpaduan antara sesama sendiri. Di dalam pergaulan antara kaum yang ada di Malaysia ini, hendaklah mempunyai pergaulan yang positif. Pergaulan yang positif bermakna pergaulan yang baik yang boleh memberi manfaat sesama sendiri. Antara satu kaum dengan satu kaum yang lain, haruslah mempunyai nilai-nilai yang positif yang boleh kita membina, boleh kita mengeratkan lagi perpaduan kaum. Seandainya pergaulan yang tidak baik, yang tidak positif ataupun pergaulan yang negatif, maka dia akan mengundang perkara-perkara yang tidak baik dalam sebuah negara. Malah apabila adanya pergaulan yang negatif, sesebuah negara itu akan berada di dalam keadaan yang tidak stabil dari segi politik dan ekonomi. Maka dia akan merugikan masyarakat di dalam negara tersebut. Jadi pergaulan yang positif ini adalah salah satu daripada perkara yang harus berlaku di dalam negara kita Malaysia ini. Seterusnya ialah dengan kita adanya kaum yang berbeza di dalam Malaysia ini, haruslah setiap kaum itu mempelajari, memahami dan menghormati mengenai budaya kaum-kaum yang lain. Kaum Melayu haruslah mempelajari, memahami dan menghormati kaum Cina. Begitu juga kaum Cina harus menghormati kaum Melayu dan menghormati kepada kaum India, menghormati kepada kaum-kaum etnik Sabah dan Sarawak. Dengan itu, mereka dapat tahu bahawa betapa uniknya negara kita Malaysia ini yang mempunyai berbagai-bagai kaum, yang mempunyai berbagai-bagai kebudayaan, kepercayaan dan lebih daripada itu dapat mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain. Jadi kita perlu belajar, kita perlu memahami dan kita perlu menghormati
berkenaan dengan kaum-kaum yang berada di Malaysia. Kerana itu adalah perkara yang sangat penting, dan sangat dititik beratkan oleh pemimpin-pemimpin sekarang, kerana dengan itu dia dapat mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain. Seterusnya, seperti yang diwar-warkan oleh kerajaan Malaysia sekarang ini, iaitu konsep keluarga Malaysia. Dalam konsep keluarga Malaysia ini, di dalam negara kita yang terdiri daripada 3 bangsa utama, merupakan adalah dikenali sebagai rakyat Malaysia. Jadi kami adalah rakyat Malaysia. Dalam rakyat Malaysia haruslah bantu-membantu, tolong-menolong antara satu sama lain. Dengan ini barulah di Malaysia ini terjadinya konsep keluarga Malaysia, yang mana kesemua kaum yang berada di dalam Malaysia ini bantu-membantu antara satu sama lain. Hormat menghormati antara satu sama lain. Itu adalah perkara yang harus kita amalkan. Kalau kita lihat di sini, di sudut perayaan, apabila perayaan yang ada di dalam Malaysia ini, terdiri daripada perayaan yang utama, kaum Melayu dengan hari raya puasa ataupun hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha ataupun hari raya haji, itu diamalkan sejak turun-temurun oleh kaum Melayu di negara kita ini. Kemudian diikuti dengan kaum Cina, iaitu sambutan tahun baru. Itu melambangkan perpaduan eratnya hubungan masyarakat yang berada di Malaysia, seperti yang kita lihat di dalam gambar. Kemudian bagi kaum India pula, dia adalah seperti perayaan Deepavali, Thaipusam. Jadi itu adalah perkara yang dilakukan oleh kaum India bagi meraihkan perayaan yang ada dalam kepercayaan dan anutan agama masing-masing. Jadi bila ada perayaan dan bila kita sama-sama meraihkan perayaan yang diadakan di Malaysia, itu telah menampakkan konsep silang budaya yang dilakukan oleh rakyat Malaysia pada masa kini. Jadi dalam hal ini, nilai-nilai silang budaya yang ada di dalam Malaysia ini yang perlu kita tahu ialah yang pertama sekali, bersopan santun. Dia ada 6. Yang pertama sekali bersopan santun. Kedua ialah beretika dan berakhlak. Ketiga ialah hemah tinggi. Keempat ialah hormat menghormati. Kelima, toleransi. Dan yang keenam, kesederhanaan. Jadi konsep ini adalah konsep yang ada di dalam nilai-nilai silang budaya. Kerana dengan adanya nilai-nilai di dalam silang budaya ini yang diamalkan oleh kaum-kaum yang berada di dalam Malaysia, maka Malaysia akan berada di dalam keadaan yang stabil, aman, damai dan stabil dari segi politik dan juga ekonomi. Malah mereka saling membantu antara satu sama lain. Kita lihat apakah itu nilai murni dalam silang budaya. Yang pertama kali kita yang saya dah menyatakan tadi ialah bersopan santun. Apa dia bersopan santun? Kenapa kita perlu bersopan santun? Bersopan santun ini adalah kelakuan dan cara perhubungan yang tidak menimbulkan perasaan yang tidak selesa di antara individu. Kalau kita lihat di dalam kaum, dalam ketiga-tiga kaum yang berada di Malaysia ini, nilai sopan santun itu perlu. Maknanya dalam hal ini, contohnya kaum Melayu dengan kaum India dan Cina perlulah berkelakuan dengan yang tidak menimbulkan perasaan yang tidak selesa di antara kaum-kaum yang lain. Di situ kita dapat lihat bahawa
Apabila amalan sopan santun ini diamalkan di dalam negara kita, maka secara tidak langsung, perasaan hormat, menghormati itu ada. Perasaan untuk menjaga hubungan dan menjaga perasaan hati masing-masing itu ada. Walaupun dia berlainan agama. Jadi, sikap bersopan santun ini adalah satu perkara yang sangat-sangat dituntut di dalam negara kita untuk melahirkan masyarakat yang baik, masyarakat yang penyayang, masyarakat yang boleh memberikan sumbangan kepada negara kita. Jadi, nilai murni silang budaya iaitu bersopan santun ini perlu kita amalkan. Kerana tanpa bersopan santun ini, maka akan timbullah pergaduhan antara satu sama lain. Akan timbullah permusuhan antara satu sama lain yang berlaku di dalam negara kita. Yang keduanya ialah kalau kita lihat ialah beretika dan berakhlak. Apa maksud etika? Apa maksud akhlak? Beretika dan berakhlak ialah berpegang teguh kepada prinsip yang betul. Prinsip yang kita ada di dalam satu kaum itu betul, jadi kita pegang teguh dan berfikiran positif yang berkelakuan baik. Jadi setiap kaum mempunyai prinsipnya. Setiap kaum mempunyai etika. Etika. Jadi dalam hal ini etika yang ada pada kaum tersebut haruslah dipertahankan. Haruslah diamalkan setiap kaum. Kerana apabila kita beretika, apabila sebuah kaum itu beretika dan berakhlak baik, maka secara tidak langsung dia akan berada di dalam keadaan yang baik. Dan negara akan menjadi baik, harmoni antara satu sama harmoni di dalam kaum-kaum antara satu sama lain. Seterusnya yang ketiga ialah kalau kita lihat di situ ialah hemah tinggi. Apa maksud hemah tinggi? Hemah tinggi ialah menjaga tingkah laku bahasa dan pertuturan. Menjaga tingkah laku, menjaga sikap, menjaga kelakuan kita, menjaga bahasa kita dan pertuturan kita dan tidak mementingkan diri serta tidak angkuh terhadap orang lain. Dalam hal ini kalau kita lihat, kita tidak haruslah kita mementingkan diri sendiri apabila kita bermasyarakat dengan kaum yang berlainan di dalam negara kita. Perlu kita ingat bahawa sikap mementingkan diri ini adalah satu sikap yang boleh menimbulkan perasaan yang boleh menimbulkan suasana yang tidak harmoni. Kerana akan berlakulah perselisihan, ketidakpuasan hati antara seseorang dengan seseorang yang lain. Jadi kita tidak perlu mementingkan diri, tidak perlu angkuh, dan kita hendaklah menjaga tingkah laku kita dan pertuturan kita apabila kita bertutur sesama sendiri. Apabila kita bertutur dengan cara yang baik, apabila kita menjaga tingkah laku dan sikap kita dengan baik dan kita tidak mementingkan diri, maka sikap ataupun nilai hemah tinggi itu ada pada diri kita. Jadi kita harus bangga dengan apa yang kita ada iaitu sikap hemah tinggi. Ini dengan itu dia dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Jadi perkara ini adalah perkara yang sangat dituntut di dalam membina masyarakat yang dinamik, yang mana kita berada di dalam negara masyarakat majmuk iaitu Malaysia. Seterusnya yang keempat ialah kesederhanaan. Apa maksud kesederhanaan? Sederhana maksudnya bersikap tidak keterlaluan. Keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada di dalam pemikiran, pertuturan
atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Maknanya sikap sederhana di dalam masyarakat ini adalah salah satu daripada nilai murni yang berada di dalam konsep silang budaya. Jadi dalam silang budaya ini, sikap sederhana ini amat kita perlukan. Maknanya sikap tidak keterlaluan. Kita bercakap tidak keterlaluan. Kita berkawan tidak keterlaluan. Jadi perkara ini berlaku dalam silang budaya di dalam masyarakat. Jadi dalam hal ini perlulah kita lihat, perlulah kita tahu bahawa nilai murni kesederhanaan ini adalah penting dalam mewujudkan masyarakat yang baik di dalam negara kita ini. Kemudian kita terus kepada nilai yang kelima, iaitu nilai murni dalam silang budaya, ialah nilai hormat menghormati. Apakah hormat menghormati itu? Hormat menghormati itu ialah dengan kita mengekalkan keharmonian kesejahteraan negara. Dan hormat menghormati itu adalah satu perkara yang sangat dituntut di dalam sesebuah negara, terutamanya dalam negara kita Malaysia. Kerana apa hormat menghormati? Kerana dengan adanya nilai hormat menghormati setiap individu yang ada di dalam negara Malaysia ini, maka negara kita terpelihara daripada rusuhan, terpelihara daripada perpecahan dan terpelihara daripada perkara yang tidak baik yang boleh menghancurkan negara. Jadi ketiga-tiga kaum ni haruslah mengamalkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Dengan adanya sikap menghormati ini, maka satu perpaduan kekuatan yang dapat kita bina daripada masyarakat yang menyebabkan negara kita akan dipandang tinggi, dihormati oleh negara-negara luar. Kerana hormat menghormati ini, kita akan melahirkan rasa kekuatan, rasa perpaduan antara satu sama lain. Tanpa hormat menghormati antara satu sama lain ini, maka kita berada di dalam keadaan yang kucar kacir, kita berada di dalam keadaan yang tidak selesa, malah kita nak pergi ke mana-mana pun. Pergi ke mana-mana pun, kita akan berada di dalam yang tidak selesa. Jadi, hormat menghormati ini adalah perlu. Hormat menghormati ini adalah perlu kerana dia adalah satu perkara yang boleh membina kekuatan masyarakat di dalam sebuah negara. Jadi, kita sebagai rakyat Malaysia perlu menghormati antara satu sama lain. Kemudian yang akhir sekali ialah nilai murni yang akhir, ialah kalau kita lihat ialah toleransi. Apa dia maknanya toleransi? Toleransi maksudnya kita bertolak ansur. Kita bersabar, kita mengawal diri bagi mengelakkan salah faham. Jadi toleransi ini adalah satu perkara dan satu nilai yang sangat-sangat dituntut dalam masyarakat yang berbilang kaum. Jadi apabila kaum-kaum yang berada di Malaysia ini mengamalkan sikap toleransi, nilai toleransi ini di dalam diri, maka negara kita sama seperti tadi dapat terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak baik, dapat menyelamatkan negara kita daripada kehancuran dan juga dapat mengelakkan daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan negara luar dipandang negara kita dengan nilai yang negatif. Jadi toleransi ini perlu diamalkan ke semua ketiga-tiga kaum. Begitu juga dengan nilai hormat menghormati, kesederhanaan, bersopan santun, beretika dan berakhlak serta hemah tinggi. Itu adalah nilai-nilai murni dalam silang budaya dalam
dalam masyarakat. Jadi saya ulang sekali lagi, iaitu nilai-nilai murni dalam silang budaya ada 6. Ada 6 iaitu bersopan santun, beretika dan berakhlak, hemah tinggi, hormat menghormati, toleransi dan kesederhanaan. Jadi kita dapat melihat ini adalah satu nilai yang sangat baik, yang sangat baik dan berguna kepada rakyat Malaysia. Kerana kita tahu bahawa dalam Malaysia ini kita mempunyai 3 kaum yang berlainan dan 1 kaum etnik daripada Sabah dan Sarawak harus bersatu padu mengamalkan nilai-nilai silang budaya ini untuk mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Jadi sebagai rumusan kita dalam perkongsian ilmu kita pada malam ini, jadi konsep silang budaya ini adalah satu konsep yang sangat baik, yang sangat memberi manfaat kepada kaum-kaum yang ada di Malaysia ini, kerana ia diamalkan di dalam negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Kita adalah negara masyarakat majmuk, masyarakat yang mempunyai berbilang bangsa. Jadi konsep silang budaya ini perlu dan sangat-sangat dituntut untuk diamalkan oleh rakyat Malaysia. Ini kalau dapat dilihat dengan nilai-nilai yang ada dalam konsep ini, dia dapat mengeratkan hubungan sesama kaum yang dapat mengukuhkan perpaduan nasional. Ini adalah perkara yang sangat-sangat dituntut. Kerana apabila hubungan kaum itu erat dan tidak bergaduh antara satu sama lain, hormat menghormati, bertoleransi antara satu sama lain, bersopan santun antara satu sama lain, maka perpaduan akan dapat dihasilkan. Dan apabila perpaduan dapat dihasilkan, segala musuh-musuh yang cemburu ataupun segala musuh-musuh yang ada di sekitar kita tidak dapat merobek ataupun tidak dapat memusnahkan negara kita ini. Kerana kita eratkan hubungan antara satu sama lain. Jadi konsep ini sangat-sangat penting. Konsep silang budaya ini sangat-sangat penting. Kerana kena lihat tanpa nilai-nilai yang ada dalam konsep silang budaya ini, masyarakat akan terjerumus ke lembah kehancuran. Bila masyarakat terjerumus ke lembah kehancuran, masyarakat akan hancur, maka negara kita akan berada dalam keadaan yang tidak stabil. Maka semua negara yang berada di sekeliling Malaysia, di sekeliling kita ini akan memandang rendah dan kita mudah dijajah oleh negara yang kuat, oleh negara yang bersatu padu. Sebab apa? Sebab kita tidak bersatu padu. Kita mengabaikan nilai-nilai dalam silang budaya seperti mana yang saya nyatakan. Di sini kena lihat bahawa masyarakat akan rugi. Kita akan rugi kalau kita abaikan konsep dan silang dan nilai-nilai budaya yang ada di dalam Malaysia ini. Jadi saya menyuruh pada anak-anak pelajar nilai-nilai murni dalam silang budaya ini perlu kita amalkan. Perlu kita kukuhkan antara satu sama lain. Baiklah dalam satu kawasan, dalam kawasan perumahan, dalam satu tempat kita mempunyai 3 kaum. 3 kaum yang utama. Apabila 3 kaum yang utama itu bersopan santun, berhemah tinggi, hormat menghormati, bertoleransi, maka perpaduan akan wujud dan kita akan hidup aman, hidup selesa di dalam negara yang kita cintai. Ini adalah perkara yang harus kita beratkan ataupun kita amalkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Baik, sepanjang ceramah yang saya nyatakan di sini, iaitu perkongsian ilmu yang
yang saya bawa, iaitu konsep silang budaya dan nilai-nilai murni silang budaya. Kita dapat lihat gambar-gambar yang dipertontonkan ini, yang kita dapat lihat ni adalah gambar-gambar yang melambangkan konsep silang budaya yang berlaku di Malaysia. Sebenarnya kita tak sedar, contohnya kita bergotong royong. Kita tak sedar bahawa itu adalah perkara yang termasuk di dalam silang budaya. Silang budaya antara satu sama lain. Kerana kalau kita lihat di kawasan tempat kita tinggal, kalau sampah sarap bertaburan, kalau kawasannya kotor, kita pun tidak akan rasa hidup selesa. Jadi konsep bergotong royong dalam satu kawasan taman, bergotong royong tanpa mengira kaum, baik Melayu, Cina, India, kaum-kaum etnik yang lain, bersatu padu membersihkan kawasan-kawasan yang dikatakan kotor, yang boleh dibersihkan bersama-sama, semua tanpa mengira kaum. Jadi perpaduan gotong royong ni ataupun perbuatan gotong royong ni telah diamalkan di peringkat sekolah, masuk ke kolej, masuk ke universiti, kemudian di kawasan perumahan, di taman-taman tempat tinggal orang-orang lain. Jadi itu adalah perkara yang telah termasuk di dalam konsep silang budaya. Dan yang kedua tadi, hormat menghormati. Hormat menghormati antara kaum yang lain. Jadi ketiga-tiga kaum yang lain haruslah menghormati antara sesuatu ataupun antara sesama yang lain. Kita harus berfikiran positif, mempelajari, memahami dan menghormati mengenai budaya kaum-kaum di Malaysia ini. Jadi perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat dituntut. Sangat-sangat dituntut di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita kalau berada di mana-mana tempat pun di Malaysia ini, haruslah keenam perkara itu haruslah kita amalkan. Bersopan santun, beretika dan berakhlak, hemah tinggi, kesederhanaan, hormat menghormati dan juga toleransi. 6 perkara. 6 nilai perlu kita buat, perlu kita amalkan. Apabila 6 ini kita amalkan, kita akan berada dalam keadaan yang baik dan selamat. Negara kita akan kuat dan negara kita tidak mudah dimasuki oleh anasir-anasir yang jahat, musuh-musuh di luar yang sentiasa memerhatikan untuk menghancurkan negara kita. Jadi dalam silang budaya ini, saya ulang perkara yang saya ulang ini, nilai-nilai yang saya ulang ini adalah sebenarnya masuk di dalam kuis yang akan diadakan. Apabila awak telah mendengar perkongsian ilmu daripada saya, jadi ada soalan kuis nanti. Jadi anak-anak pelajar bolehlah menjawab soalan kuis tadi yang akan diberikan nanti selepas daripada perkongsian ilmu pada malam ini. Okey. Jadi saya mengharapkan apa yang saya sampaikan di sini menjadi satu perkara yang sangat penting untuk diri awak bawa keluar. Apabila awak tamat pengajian awak di dalam kolej ini. Amalkan konsep nilai-nilai murni dalam silang budaya ini, kerana ia adalah satu perkara yang sangat-sangat dituntut dan digalakkan apabila kita berada di luar dan bercampur dengan kaum
yang berbeza. Ini adalah untuk kebaikan kita. Bukan kebaikan saya, bukan kebaikan semua, tapi dia adalah untuk kebaikan kita bersama. Kita bersama. Jadi perkara ini adalah satu perkara yang baik dan satu perkara yang sangat-sangat dituntut di dalam kita menjalani kehidupan masyarakat di dalam negara ini. Sekian. Terima kasih kerana sudi mendengar. Terima kasih kerana dapat menghayati, dan harapan saya sebagai ketua unit pendidikan Islam dan moral pada anak-anak pelajar moral dapat menghayati tentang nilai-nilai yang ada di dalam silang budaya. Selepas ini, tamat pengajian, awak akan keluar dan awak akan lihat sendiri bagaimana nilai ini kalau diamalkan sangat-sangat baik untuk diri kita, keluarga kita dan seluruh masyarakat yang berada di dalam Malaysia. Sekian saya harap dengan apa yang saya sampaikan ini memberi manfaat kepada awak semua. Terima kasih dan selamat malam.